Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi al-fadhil Ustaz Yusri Amri, tuan-tuan, perempuan sidang jamaah yang diharamkan sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama sekali lagi dalam sesi kuliah. Dan pada malam ni kita ubah sedikit sesi pengisian kita antara maghrib dan isyak ni dengan ceramah khas, ceramah lah berkaitan dengan kurban. Hari Ahad ni kita akan melaksanakan ibadah kurban. Jadi eloklah rasanya untuk kita ulang kaji dan juga maksud kurban tu sendirilah, untuk apa. Dan lepas isyak juga nanti kita ada sesi taklimat berkaitan dengan kurban juga, bersama dengan jurukuasa yang telah ditanggungjawabkan untuk kita laksanakan ibadah kurban ini. Jadi untuk itu saya bincang dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita sama-sama berkongsi ilmu berkaitan dengan ibadah kurban ini. Kita bukan saja melakukan kurban itu dengan menyerahkan lembu-lembu kurban ataupun binatang kurban, tetapi dengan melaksanakan ibadah dengan ilmu, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan program kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita semua sudah menyelesaikan sembahyang maghrib dan sama-sama berdoa kepada Allah di waktu yang mulia ni. Jadi malam ni kita buka tajuk korban. Jadi tuan-tuan sekalian, jika ada tuan-tuan ada persoalan di hujung karang, tuan-tuan boleh tanya. Kalau saya jawab, boleh jawab, saya jawab. Tak boleh jawab, macam itulah. Ini surau yang ke-5 ke-6 yang bawa tajuk korban. Permintaan daripada pengurusan. Bila pengurusan surau bawa tajuk korban, minta saya bawa lah tajuk korban ni. Jadi ini surau yang terakhir lah, saya bawa tajuk korban. Ada 2 surau, banyak soal. Bukan banyak soal apa, banyak persoalan. Jadi saya jawab satu persatu mengikut pengetahuan yang saya ada lah. Ada surau langsung tak tanya, diam je, faham, settle. Baik tuan-tuan, saya pergi yang pertama, hukum korban. Hukum korban setiap tahun. Nabi kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ini penting pada semua, untuk saya dan tuan-tuan sekalian. Ada orang dia korban 2 tahunan. Dia korban 6 tahun sekali. Ada dia korban walaupun ada duit, dia korban ikut dan dia je. Baik. Nabi kata apa? Barang siapa berkelebihan dalam harta tetapi tidak menyembelih korban, janganlah dia mendekati masjidku. Hadis ni Nabi beritahu seolah-olah kena korban. Mazhab Syafi'i hukum korban sunat muakkad. Ada sebahagian mazhab lain menganggap wajib berdasarkan hadis ni. Mazhab Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad artinya seperti semayang berjemaah fardu. Sunat muakkad, tak hukum wajib. Kalau hukum wajib, ramai yang berdosa besar. Maka dihukumkan sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Baik. Apakah syarat korban? Kena tahu. Pertama, Islam. Semua dalam surau ni layak. Dalam surau ni layak semua. Kena ingat tu. Ya, aku layak lah korban, tapi tak korban pula. Yang kedua, balik. Dalam surau ni semua balik. Layak kedua dah, layak. Itu syarat korban tuan-tuan sekalian. Yang belum balik,
maka dia bukan termasuk dalam syarat korban. Itu budak-budak kecil tidak termasuk. Islam aku layak, balik layak, tak nak agak korban. 3, berakal, aku tak gila, kan? Layak yang ketiga, kita dalam surau ni semua layak dah. 4, merdeka, kita bukan hamba, semua layak. Tetapi bila masuk syarat korban yang kelima, tak semua layak. Apa dia? Berkemampuan. Berkemampuan. Baik, bila sebut berkemampuan, ialah orang-orang yang menghadapi masalah kewangan. Dia tak boleh berkorban sebab tak ada lebih harta. Yang ada lebih harta saja yang patut berkorban setiap tahun. Ada orang dia tak boleh simpan RM50 sebulan untuk sampai bulan Zulhijjah, maka dia tak layak korban sebab dia tak ada duit. Dia tak ada duit. Okey. Jadi orang yang ada duit, Nabi kata pesan korbanlah setiap tahun. Sebab Nabi korban setiap tahun. Persoalannya, apakah orang yang tanggung beban hutang boleh berkorban? Dia ada 2. Okey, dia hutang banyak, beban hutang banyak, boleh tak korban? Dia ada 2. Yang pertama, hutang jangka panjang. Contoh, dia ambil installment kereta, bank rakyat, rumah, maka dia diharuskan berkorban. Boleh berkorban. Itu hutang jangka panjang. Kes yang kedua, yang dia tidak sepatutnya korban apabila berhutang, sehingga dia tak boleh bagi makan kepada anak-anak, sehingga dia tak boleh bayar yuran sekolah tadika, contoh, sehingga dia tak boleh nak bayar yuran sekolah. Duit 700 tu, mana yang lebih patutnya dia bayar yuran sekolah, patutnya dia bayar yuran tadika. Yuran tadika tu penting untuk kesinambungan tadika tu, dibuat korban. Maka orang beginilah dia tak perlu korban, sebab hutang dia banyak, sampai beras tak beli-beli, maka dia tak perlu berkorban. Ingat ya. Kena ingat tu. Kan, kalau tuan-tuan ada duit lebih sikit, korban. Baik, itu yang pertama. Baik, tuan-tuan, yang kedua apa tuan sekalian? Yang kedua, adakah korban itu boleh dicampur dengan akikah? Persoalan ni timbul setiap tahun. Setiap tahun orang tanya. Korban seekor lembu 7, unta 7, kambing tak boleh 7, 1 je. Dalam Islam, binatang-binatang yang boleh dikorbankan unta, lembu, kambing, kibas, biri-biri yang berkaki 4. Okey, maknanya unta boleh bagi 7, lembu boleh bagi 7, kambing, kibas, biri-biri tak boleh bagi 7, hanya 1 saja. Ingat tu, kena faham elok-elok. Okey, maka persoalannya, boleh tak ketika korban kita campur dengan akikah? Contoh, dalam 7 bahagian korban orang tu buat 5, 2 akikah bahagian, hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Bagi yang mampu, maka asingkan korban dengan akikah. Yang mampu ya, yang mampu. Artinya korban dulu, nanti akan datang buat akikah pada bila-bila masa yang ditentukan. Sebab korban ni hanya berlaku 4 hari saja, 10, 11, 12, 13. Bagi yang mampu ya. Yang tak mampu, maka dia boleh buat, masukkan campur dengan bahagian korban, disebut akikah. Boleh. Ingat tu ya. Ni bagi mereka yang tak mampu. Baik. Baik, seterusnya apa tuan sekalian? Seterusnya ialah haiwan yang dikorbankan. Okey, syarat dia al-an'am. Okey, ini kena faham juga. Pihak pengurusan ke siapa yang korban sendiri, haiwan yang dikorbankan, dia kata syarat dia dalam Quran al-an'am, yang diternak. Yang diternak pula tuan sekalian mesti berkaki 4. Jadi orang pun kata rusa kaki 4, kan? Kambing apa tu, kancil kaki 4. Baik. Dia ada juga yang menternak apa tu rusa, ada juga yang menternak kancil, tapi dia tidak termasuk hukum zakat.
Sebab binatang yang syarat untuk korban, pertama mesti yang diternak, berkaki 4, sehat, tidak cacat. Yang kelima, yang keenam ialah terikat dengan zakat. Maka binatang yang tidak terikat dengan zakat, maka dia tidak boleh dibawa untuk korban. Contoh kancil, rusa, apa lagi tu, binatang-binatang yang kita rasa benda tu boleh makan, tapi dia bukan termasuk dalam piawaian zakat. Kan nama zakat ternakan. Unta ada dia punya nisab dia, lembu, kambing ada nisab dia. Kena faham betul benda-benda ni. Yang berkaki 2 tak boleh, ayam tak boleh, itik tak boleh, walaupun dia itu boleh kita korbankan, tapi tak boleh. Kena faham tuan-tuan ya? Ini fiqh lah. Kerbau. Kerbau tu termasuk dalam lembu. Lembu dan kerbau. Terima kasih. Kerbau boleh juga. Okey. Di Malaysia ni orang korban kerbau tu persen dia tak banyak. Kan? Banyak lembu lah. Kecuali di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni kebanyakan saya tengok dia suka ambil kerbau. Kan? Besar kan? Padat kan? Macam tu Baik, tuan-tuan sekalian, nanti ada soalan boleh tanya lah ya. Tapi antara binatang yang paling baik untuk korban di dunia ni ialah unta. Unta ya. Cuma kat Malaysia ni tak ambil unta. Dia ambil nombor 2, afdal nombor 2 ialah lembu. Nombor 3 bawa kibas, kambing dan sebagainya. Lembu atau kerbau. Tuan-tuan balik afdal apa? Unta. Cuma Malaysia ni susah nak sembelih unta, susah kan tuan-tuan, sebab nak sembelih tu unta tu nak jatuhkan payah kan, bukan senang, terajangnya orang kan, susah. Jadi Malaysia kebanyakan dia ambil lembu atau kerbau atau kambing atau kibas, biri-biri ya. Tuan-tuan kalau ada duit besok fikir balik, korban yang paling bagus ialah unta. Baik, soalan seterusnya, tuan-tuan, rujukan saya ni ada banyak jugalah, antaranya Jabatan Mufti Wilayah yang terkini yang dulu. Lepas tu rujukan saya ialah MAIS, Jabatan Mufti Selangor juga, berautoriti lah. Dan kemudian ada pakar-pakar yang saya tengok yang menjawab persoalan-persoalan ni, semua persoalan-persoalan yang orang tanya kan. Jadi bila kita tak berautoriti, tak reti tuan-tuan sekalian, kita follow je lah kan. Follow je lah benda yang kita tak tahu bidang kita follow lah. Sebab orang telefon saya 2 orang yang mesej saya, Ustaz macam mana ni kan, kena puasa hari Sabtu pula, telefon beri penjelasan. Saya kata bila berautoriti dah sebut, Jabatan Mufti dah sebut kan, dah bagi jawapan, ikut je lah kan. Tak puas hati, kenapa Malaysia tak ikut Arab Saudi, wukuf pada hari ni, puasa patut hari ni kan. Ustaz Jabatan Mufti jawab, orang jawab, patutnya ikut lah Arab Saudi je kan. Tak faham tuan-tuan sekalian. Kita bukan faham apa yang orang tu faham, sebab dia berautoriti, dia pakar. Macam saya tak pakar. Saya kalau saya cakap saya pakar dalam bidang saya saja, bidang perguruan, sebab saya sudah berada dalam bidang cikgu 22 tahun. Saya tahu macam mana nak menghadapi murid, saya boleh cakap kan. Bidang falak saya tak reti kan, bidang matahari aku tak reti kan. Jangan cakap banyaklah. Bidang vaksin tak pandai, follow je lah kan. Saya lah sebagai orang awam yang tak pandai, yang tak apa cerdik ni, saya follow aja, bukan pandai pun kan. Bidang bab mazhab pun tak pandai, ikut je lah. Baik, persoalan seterusnya, bolehkah buat satu bahagian lembu untuk satu keluarga? Dia ada 7 bahagian tuan-tuan sekalian. Satu bahagian tu dia nak kongsi satu keluarga, keluarganya ada 6. Boleh tak? Baik tuan-tuan sekalian, yang dibenarkan satu nama sahaja, cuma harus berniat untuk pahala pada 5 keluarga tu. Jadi bagi yang berkorban tuan-tuan sekalian, harus boleh tuan-tuan berkorban satu bahagian, tuan-tuan, nama tuan-tuan harus, ni hukum harus boleh, tak kata haram, tak kata wajib, tak kata sunat, harus berniat untuk pahala mak kita, bapak kita kat rumah tu, adik-beradik kita, boleh. Okey, tak ada masalah itu. Baik,
Seterusnya ialah adakah perlu buat akad perwakilan? Ni kena faham sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Bila kita berkorban masuk nama di bot surau, kita masuk nama tuan-tuan sekalian, bukan korban sendiri ya, kita masuk nama dalam senarai lembu pertama. Nama masuk Yusri Amri bin Bahasa lembu 1. Maknanya saya dah masuk dalam list surau. Maknanya apa? Maknanya kalau tu terang saya cakap, maknanya kita serah pada surau sebenarnya. Jadi perlu dibuat, perlu dibuat orang yang masuk tu bagi tahu kepada urus dia yang kita mewakilkan kepada dia. Dia tu patut maklumkan, patut begitu. Tapi tak semua macam tu boleh cakap macam tu. Maka akad itu memadai dengan niat oleh peserta. Niat saja artinya settle. Maknanya kita wakilkan kepada urus dia yang uruskan. Yang patut dibuat oleh peserta korban, bila dia masuk nama dekat bot lembu 1, dia perlu bagi tahu urus dia, saya wakilkan kepada pengurusan surau. Itu yang paling tepat. Okey, ingat tu. Bila dah diberikan kepada pengurusan surau, tuan-tuan sekalian, ini nak bagi tahu. Ini nak bagi tahu tuan-tuan sekalian. Maknanya surau akan menentukan peraturan-peraturan yang sepatutnya kita tak boleh bantah. Peserta ni sampai-sampainya marah kan, saya nak ambil semua saja bahagian, saya nak sumbang, saya nak ambil bahagian saya nak ambil bahagian sedekah fakir miskin, saya nak ambil bahagian yang saya nak hadiahkan. Tuan-tuan, nanti pening pengurusan surau, kita nak layan seorang-seorang tak boleh. Serah pada surau, dah wakil. Tuan-tuan sekalian, pihak surau pengurusan hanya apabila dia sudah settlekan semua plastik kuning, plastik merah, pengurusan surau hanya bagi kepada peserta bahagiannya saja. Maka bahagian sedekah fakir miskin, bahagian sedekah kepada orang kaya dan sebagainya itu diuruskan oleh pihak surau. Kan? Maka kita ambil bahagian kita saja, cukuplah. Kan? Sebab sedekah ibadah korban ni bukan kita nak ambil banyak. Sebab Nabi korban dia ambil cenil lah, sikit je. Nabi ambil sikit. Walaupun Nabi korban banyak lembu tuan-tuan sekalian waktu tu, ataupun unta, Nabi hanya ambil sedikit saja macam ni. Sikit benar tuan-tuan sekalian. Kena faham tuan-tuan ya? Kena faham tu. Maka kita niat, kan, niat aku wakilkan kepada pihak pengurusan surau. Okey. Dan tuan-tuan sekalian, apakah niat korban pula, kan? Apakah niat korban kepada orang yang berkorban sunat? Dia berbeza orang yang korban wajib. Korban wajib ni lain, korban sunat lain. Korban sunat yang tuan-tuan masuk bahagian tu sunat. Artinya apa? Tuan-tuan, saya bila masuk korban kena niat korban. Sama ada dah niat sekarang pun tak apa, ataupun berniat ketika sampai ke surau, ke waktu nak disembelih pun tak ada masalah. Yang penting niat korban sunat hanya dalam hati saja boleh. Apa contoh niat korban yang sunat ni? Sahaja aku melakukan korban sunat kerana Allah Ta'ala. Settle. Berbanding korban nazar. Korban nazar pula tuan-tuan sekalian, korban yang dah niat, sekiranya aku dapat kerja tetap aku akan korban dia nazar, maka dia perlu lafaz, sahaja aku melakukan korban nazar kerana Allah Ta'ala, lafaz kena cakap. Okey, persoalan dia berniat nazar, bekerja tetap dah niat, tapi tak dapat kerja sampai time korban, maka tergugurlah nazarnya itu. Tapi tahun depan dia dapat pula dia dapat pula kerja tetap, tahun depan dia kena korban nazar itu. Dia on lagi korban dia tu. Sekiranya aku dapat lagi kerja tetap, maka aku ingin buat korban nazar, maknanya tahun depan kena buat. Tak boleh buat tahun ni sebab korban itu hanya 4 hari je. Dan bila namanya korban nazar, maka seluruh daging korban yang dia punya, dia tidak boleh ambil haram. Tak boleh.
Sebab dia dah buat perjanjian dengan Tuhan. Tak boleh ambil langsung. Yang kedua, korban wasiat. Baik, apa arti korban wasiat? Korban wasiat di mana mak kita mati, sebelum mak kita mati dia wasiat kepada anak dia. Mat, nanti tolong korbankan mak 2 bahagian. Tu wasiat tu nama korban wasiat. Korban wasiat tuan sekalian, maka wajib ditunaikan oleh orang yang hidup. Wajib ya. Mana korban wasiat juga tidak boleh diambil dagingnya semua, tak boleh. Maknanya haram ambil juga. Sebab tu korban wajib wasiat. Kalau mak tak wasiat, tak apa, tak masalah kan. Okey, persoalannya kalau orang yang mati tak wasiat, boleh tak dibuatkan korban? Ada 2 pandangan ulama. Pertama, mazhab Syafi'i kata tak boleh kecuali dengan wasiat. Pandangan mazhab lain ada yang kata boleh dan diniatkan kepada mereka yang telah mati, boleh. Jadi tuan-tuan sekalian, tuan-tuan nak ambil mazhab Syafi'i pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i pula ada 2 pandangan, iaitu pandangan perlu wasiat daripada si mati. Yang kedua, tak perlu wasiat pun, kalau anak dia buat tetap diterima sebagai korban. Boleh dua-dua dalam mazhab Asy-Syafi'i yang disebut oleh Profesor Zuhaili rahimahullah taala dalam kitab Fiqh Muqtamad, Fiqh Syafi'i, tuan-tuan sekalian, ada sebut walaupun yang si mati itu tidak mewasiatkan, maka kami berpandangan sah korbannya kerana walaupun tak berwasiat sampai pahala kepada si mati. Okey, boleh settle macam tu. Baik tuan-tuan sekalian, seterusnya tuan-tuan sekalian, isu yang biasa orang petikai, iaitu upah korban, upah daging korban kepada penyembelih, pelapar, pemotong daging, pemotong tulang dan sebagainya. Baik tuan-tuan, ini kena jelas sungguh-sungguh, nanti orang marah. Di kampung-kampung kadang orang berbalah, sebab orang kampung kadang-kadang dululah kan, daging korban dianggap sebagai upah. Mereka nak, sebab mereka adalah sukarelawan, mereka adalah petugas, mereka nak juga daging korban sebagai upah. Apa hukumnya? Hukumnya haram, tak boleh. Ambil daripada daging korban sebagai upah, beri kepada tukang penyembelih, tak boleh. Tak boleh tuan sekalian. Apa dia? Kepala lembu tak boleh bagi. Tak boleh bagi kepala lembu kepada penyembelih. Sebab apa? Itu hak kepada peserta korban. Ingat, kita bimbang kepala lembu, perut, tiba-tiba dah hilang. Tak, benda tu kena di pengurusan, kena buat berhati-hatilah. Sebab semua badan lembu tu adalah hak milik kepada, sebahagiannya hak milik kepada peserta korban. Apa dia tuan-tuan sekalian? Dagingnya, tulangnya, perutnya, kepalanya, akhir sekali ekornya, semua tu adalah milik sebahagian peserta korban. Sebahagian peserta korban akan dapat 1/3. Tu kena faham tu. Kecuali peserta korban dia dah sepakat 7 orang ataupun sebahagian, dia kata apa? Kami nak daging saja, tulang serah pada pengurusan, ekor serah pada pengurusan, perut serah pada pengurusan, kepala serah pengurusan. Settle. Pengurusan surau senang hati. Maknanya hak surau dia boleh bagi pada sesiapa saja, fakir miskin, orang kaya, sesiapa saja. Sebab peserta korban dah serah. Kecuali dia nak, saya nak juga kepala. Tuan-tuan jangan kita tak ambil pot benda ni. Tiba-tiba hari tu tahun ni 7 nak kepala. Jenuh bangla tu nak tempat saya tu bangla yang buat tu. Hui, 7 macam mana timbang 8 kilo contoh. Bagi 7 pula tuan sekalian. 7 pula bukan semua dapat 8 kilo dia punya. Mesti ada kepada nak bagi kepada fakir miskin bahagian dia juga, kepada orang yang tidak nak sumbang juga. Dia tak ambil semua, susah. Perut tuan-tuan sekalian, perut tu kenapa orang tak ambil? Sebab tahi banyak kat situ, orang tak ambil. Itu sebab dia biar je. Siapa nak buat? Maka bila ada orang yang jaga perut saja, basuh guna kapur simen tu, basuh ngam, semua nak. Itu isunya. Perut tu tak boleh kita ambil sebarangan, bagi pengurusi ke bagi AJK tak boleh. Mesti
dalam kita taklimat nanti kena bagi tahu, okay, apa yang korang tak nak, apa yang kau nak, senang pengurusan. Nanti bila nak korban baru nak tanya payah. Kami tak nak lah perut-perut ni lah, serah pada surau lah. Perut ni dah lah tarik banyak, nak bersihkan tu mau 2-3 jam. Itu sebab mereka tak nak perut sebahagian daripada korban. Itu hak peserta sebahagiannya. Tak boleh sekiranya tak ada yang nak buat itu sampai ke dalam tanah. Settle lah, buang je perut tu. Okey. Jadi macam mana kita nak buat kepada orang yang buat kerja sukarelawan, tuan-tuan sekalian? Baik. Ini dia ada dua. Penyembelih dengan pelapah. Pelapah apa lagi tu, pemotong, semua tu. Mereka ni yang berilmu dia tak kisah. Yang faham. Sebab korban ni ialah kita sedekah. Kita tak nak ambil pun, ambil sikit je. Itulah namanya faedah fadilat korban tu. Tadi jenis bukan nak dapat banyak. Kalau tuan-tuan nak korban, nak ambil banyak, itu bukan korban. Jangan. Contoh apa isu tuan-tuan sekalian? Baik. Contoh isu ambil lebih bahagian korban. Ni isu, saya datangkan isu dulu Contoh, dia peserta, dia dapat bahagian dia dah, baik. Kemudian dia juga petugas. Maka dia pun nak juga bahagian petugas. Pandangan saya, tak perlulah. Tak perlu. Bagi orang lain lah. Sebab awak dah dapat bahagian awak dah. Itu nama korban. Faham ya tuan-tuan sekalian ya? Dia petugas pula, dia juga sukarelawan. Maknanya dia pun tunggu-tunggu, aku agak-agak dapat tak, aku petugas dapat tak. Itu ada lagi banyak apa tu bungkusan tu. Tuan-tuan, korban kita ialah kita ambil sedikit lebih bagi orang, tu nama korban. Maka kita petugas, kita dah peserta. Lepas tu kita tulis pula kita juga petugas, dua nama tuan. Nama Yusri Amri peserta, dekat petugas pun nama Yusri Amri juga, dapat dua. No tuan-tuan sekalian, kita ambil bahagian kita je 1/3. Maka kita sebagai petugas tak perlu ambil tuan-tuan sekalian. AJK pun tak pening tuan-tuan sekalian. AJK pula terpaksa buat satu site ini semua untuk petugas. No, jangan macam tu, sebab orang lain banyak tak dapat lagi. Sebab kalau dia bukan peserta, dia petugas, maka pengurusan surau kena bagi dia bukan upah. Itu adalah bahagian daripada sedekah ataupun hadiah daripada bahagian-bahagian orang lain. Itu boleh. Kena faham tu. Kan? Apabila dia jiwa datang tu, aku nak ambil 3 bungkus. Tuan-tuan, kita ni berkorban ikut cara Nabi. Nabi ambil sikit je. Okey? Ingat tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bagi orang yang sembelih lembu kita, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh ambil daging itu bagi ke dia, pakcik ni upah, tak boleh. Apa solution? Dia ada dua. Pertama, pengurusan surau keluar duit RM200 bagi kepada dia. Pakcik, ini RM200, pakcik sembelih seekor lembu, kita bagi duit RM200. Okeylah, token. Itu tak apa. Itu tak masalah. Ataupun solution yang kedua, bila surau tak nak keluar 1 sen pun duit. Contoh tak payah. Kan? Dia sembelih tu ikhlas je, baik. Peserta korban boleh gunakan duit dia sendiri. Lembu satu ada 7 orang, tuan-tuan sekalian, 7 peserta. Dia bincang, kita kena bagilah token kepada abang ni yang sembelih lembu kita. Boleh tak keluar RM10? Boleh. Ambil duit daripada peserta korban, boleh, tak masalah, RM10. Kalau RM50, tuan sekalian, mesti berat. Berat je, RM50. Aku dah keluar RM800 dah ni. Nak bagi pula RM50. Biasalah. Bab duit ni memang macam tu. Memang kita ni bukan ada duit sangat. Kan? RM10 boleh lah. 7 orang RM70. Bagi kepada penyembelih korban. Tempat saya RM200. Suruh bagi token lah kan. Dia 3 orang je yang sembelih 12 ekor lembu tu, 3 orang yang sembelih. Jadi kita bagi 200 je. Okay, setuju tak? Dia kata setujulah kan. Takkan tak setuju 200 kan. Jadi dia potong 3 orang bagi dengan, jadi seorang kena potong 4 ekor lembu, RM200. Satu ekor diumpamakan kita bagi dia sagu hati RM50. Surau keluar duit. Kalau surau tak nak keluar duit juga, orang pun. Jadi apa yang berlaku? Orang akan pergi ke bot kutipan Jumaat. Banyak duit dia ni. Pak, confirm.
Satu minggu 2,400 satu minggu. Kau dokut betul lah surau ni. Bagilah token. Bagilah maksudnya orang tengok, ui banyak duit surau ni, kan? Orang tengok. Melainkan surau tu bukan kutipan Jumaat, di surau biasa. Orangnya memang dia tengok, ui duit air pun tak ada. Contoh tengok, mulalah tengok tu, 8,000 sebulan, air pun tak ada. Contoh kan. Jangan kedekut sangatlah kan. Korban dekat duit surau tu. Kadang kita pun payah sekalian. Habis ya, tentang upah tu. Okey, settle. Soalan seterusnya tuan sekalian, boleh tak daging korban diberi kepada orang kafir? Kan? Baik. Dalam mazhab Syafi'i tuan sekalian, hukumnya haram. Tak boleh. Sebab dia bagi jawapan, kenapa tak boleh bagi kepada acong? Kalau ke mutu sami memang dia tak nak kan? Sebab dia India. Mutu daging, Tuhan saya telah dikorbankan dia tu. Kalau saya jumpa kawan saya India kan, oh saya sedih betul 4 hari ni, dia kata apa? Oi, kena korban no. Tak boleh lah. Jangan cakap banyak tau sekalian. Benda ni kan sensitif kan. Tak boleh. Kawan saya tu dia bagi tak mau. Tapi dia suruh beli lembu kat dia pula. Tu heran tu. Dia tu token lembu India. Saya kata, awak ni kan tak betul you punya pegangan ni. Tak apa ustaz, makan tak boleh, jual boleh. Itu Tuhan kau juga, aku kata. Ada seorang kawan India ni, saya nak bagi dia lembu lah. Dia tak nak, oh tak boleh ustaz, nanti badan sakit-sakit sebab makan Tuhan sendiri. Oh betul, kita fine. Itu kepercayaan dia. Tapi dia bisik, ustaz kalau ustaz mau lembu kalau suruh mau lembu ambil dengan saya lah. Saya kata, ini murtad ni. Tak, saya dah jumpa kau macam tu. Ya Allah, kau subuh semayang tak? Tadi bangun lewat ustaz. Isyak semayang, sebab dia 2 kali semayang je, subuh isyak. Kalau ada 2 tanda ni putih, semayang. Kalau tak ada, qada. Saya gengnya India macam tu lah. Kalau budak-budak India tu ada nandek kecil putih tu, dia semayang. Kalau dia lelaki macam ni kan, maknanya dia semayang kuat. Sekolah saya tu ada seorang cikgu yang zikir tulis. Zikir tulis. Kita zikir subhanallah tak tuliskan, dia zikir tulis. Atebem kabebem tulis tu, kabebem ten tulis buku tu, zikir dia. Ini alim lagi warak. Kita zikir pun tidak tulis, apatah lagi. Kita kan zikir, kalau tak ada zikir apanya, menyanyi adalah. Tu lah tu. Tapi mazhab Syafi'i dia membenarkan, walaupun banyak ulama memang tak bagi pada orang muslim, memang kebanyakan ulama tak bagi, tapi ada sebagian ulama Syafi'i membenarkan diberikan kepada jiran yang kafir, boleh, dengan syarat yang ketat. 2 syarat dia, apa dia? Sebelah ada akau, dia tengok itu apa tu ustaz? Daging. Oh okey, dia nak, tapi kita tak boleh bagi, you kafir. Ayo kasar, main kasar. Tak, tuan-tuan sekalian, sebenarnya boleh bagi kepada mereka dengan syarat apabila orang Islam dah dapat semua daging korban di tempat kita. Contoh, lorong kita ada 40 rumah, ada 38 orang Islam, bagi semua dulu, sebab dia ada kaitan dengan ibadah. Ada lebih baru boleh bagi kepada jiran non-Muslim. Apa syarat yang kedua? Syarat dia mesti baik, berbudi dan tak menentang Islam. Itu je. Kalau dia tak baik kan, asyik menentang Islam je, maka tak boleh bagi dia. Ingat tu tuan-tuan sekalian ya. Tapi itulah, mengikut ulama-ulama dia tak bagi tuan-tuan sekalian kan. Pulang pada tuan-tuan lah, kalau rasa jiran tu baik sangat kan, jiran sebelah betul ni, dinding kita bercantum nama je Ahcong, memang baik dia kan. Bila kita bawa daging tu, dia tengok kita pun semua dah bagi, dia baik, harus bagi kepada orang yang bukan Islam itu. Baik, soalan seterusnya, pengagihan yang afdal apa dia?
pengagihan daging korban yang afdal macam mana. Baik, tuan-tuan sekalian, dia berbeza tuan-tuan korban di tempat rumah sendiri, sebab Nabi membenarkan korban di rumah sendiri. Nabi membenarkan boleh. Korban di tempat sembahyang itu lebih baik. Korban di tempat sembahyang lebih baik kerana korban yang patut dilaksanakan selepas sembahyang Aidil Adha. Sebelum tak boleh, selepas. Selepas kan, bermakna bila selepas, baiknya di tempat kita sembahyang. Kalau tak dapat, dia korban kat rumah. Kalau dia korban untuk lembu dia seorang, diuruskan anak beranak, afdalnya pengagihan daging korban ialah 1/3 untuk kita, 2/3 fakir miskin. Itu paling afdal. Bermakna untuk orang lain tak ada. Maknanya orang-orang yang orang awam lain, orang kaya, orang sesiapa, itu tak dapat. Itu paling afdal. Sebab kita nak sedekah kepada orang fakir miskin. Berbalik kepada surau dan masjid, dia takkan buat macam tu. Dia takkan buat macam tu, susah. Sebab apa? Kita nak cari fakir miskin payah, bukan semua dapat, bukan semua fakir miskin. Maka pengagihan untuk surau dan masjid, maka dia akan buat tiga bahagian. 1/3 peserta punya. Peserta dapat 4 kilo contoh, bagi siap-siap semua. Tuan sekalian, syarat tuan sekalian, untuk bagi surau ni tak pening, jangan minta awal. Settle dulu, semua dah bungkus, pop. Okey, baru kita bagi. Ni, boleh tak saya ambil sekarang? Boleh tak ambil sekarang? Pening mana satu ni? Pening. Boleh tak ambil sekarang? Boleh tak ambil sekarang? Pop. Pening, pengurusan surau yang pening. Dia celaru. Tu yang pengurusi mati awal. Pengurusi tu. Pengarah korban, CEO korban tu bukan pengurusi. Biasanya yang korban ni ada pengarah dia. Mati awal, darah tinggi naik. Dia nak awal. Boleh tak saya ambil kepala tu bawa balik? La ilaha illallah, macam mana ni pula? Kan, ekor ni bawa balik. Allah, pening, batang pinang hilang. Allah, pening kan? Tidak ada kejujuran. Biar settle semua dululah. Maknanya sudah dibungkus semua. Okey, ini bahagian peserta ambil pam. Ini bahagian sedekah fakir miskin, kami uruskan, kami hantar ke mana tempat-tempat fakir miskin. Kecuali lah kalau dia ada fakir miskin yang dia rasa itu fakir miskin, dia ambil lah. Tapi syarat dia kena hantar, jangan ambil balik. Tu bimbang tu. Tak hantar kepada fakir miskin. Tanya, kau fakir ke miskin? Sudah. Hanya surau masjid yang ada nama. Sungguh, masjid sebenarnya ada nama, surau mungkin ada asnaf yang fakir miskin. Bukan yatim, fakir miskin. Bukan yatim, fakir dan miskin. Fakir tu lebih utama lah. Maka surau akan buat 1/3 kepada peserta, 1/3 kepada fakir miskin. Tetapi lebih baik peserta maklumkan kepada pengurusan surau. Lebih baik apa dia kata? Bahagian kami semua, kami nak bukan 1/3, kalau nak ambil sikit je, mungkin 1/4, 1/6. Kami minta pengurusan surau lebihkan kepada fakir miskin, mungkin lebih sikit daripada yang kami punya. Itu lebih baik. Tapi kalau surau dah ada SOP dia, dah ada pengurusan cara dia, ikut cara dia. Maknanya tetap awak beri 1/3 kami bagi fakir miskin, 1/3 adalah hadiah kepada sesiapa saja. Satu uruskan. Yang uruskan ialah pihak pengurusan surau, sebab kita dah wakil kepada surau. Dah wakil kepada surau, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan redha jelah. Jangan sampaikan tak puas hati je kan. Tak puas hati. Kenapa macam ni? Tuan-tuan pening. Tu yang nak marah tu. Okey? Tu yang terbaik. Okey, baik. Okey. Seterusnya tuan-tuan sekalian, ini kepada pengurusan surau. Okey, panduan dia. Okey, kepada peserta bila kita dah serah kepada surau, ada 4 benda ni kena tahu sungguh. Nak beritahu. Ini pun semalam kami talimat juga kat surau semalam. Semua peserta banyak tanya, tak apalah. Baik. Apabila tuan-tuan peserta korban dah beri kepada surau kan, ada 4 perkara ni kita kena tahu. Apa dia? Pertama, urusan jual beli, diuruskan oleh pihak surau. Kita kena tahu pihak surau yang akan uruskan. Kemudian jenis haiwan, pihak surau yang akan pergi cari tag haiwan tu, dan pastikan fizikal haiwan itu cukup syarat. Peserta kena tahu benda ni. Sebenarnya patut macam tu.
Maknanya pengurusan surau maklumkan, kami dapat lembu ni, kami dah tag kat telinga dah, okay, lembu ni macam ni, fizikal macam ni, tak cacat, tak apa, umur dia cukup untuk dikorbankan. Kalau bawah setahun mungkin tak boleh ikut, saya tak pasti macam mana dia punya syarat-syarat dia. Kemudian yang kedua, kadar harga yang tepat lembu itu tidak termasuk upah pengurusan, kena bagi tahu awal. Pihak pengurusan beritahu, okay, lembu ni harga ni 4,900, maka semua peserta akan dicas sebagai peserta satu bahagian RM700. Baik. Maknanya bagi tahu tu dulu supaya peserta tahu, oh lembu ni 4,900, maknanya kita bayar 700. Kenapa kami kena bayar 800.5? Yang ketiga, pihak pengurusan berautoriti ni, surau atau masjid, mesti memaklumkan kos pengurusan yang diambil. Kena bagi tahu siap-siap. Kan? Okey, faham. Oh, maknanya pengurusan ni tambah lagi 100. Maknanya seorang kena bayar 800. 100 tu pengurusan. Kalau tak bagi tahu, tuan-tuan sekalian, mahalnya lembu ni 800. Sebenarnya 700 je. 100 tu ialah pengurusan surau, beli plastik, beli tu, beli ni, macam-macam. Nak beli air, beli cawan, beli pemotong, tak apa. Itu pengurusan. Dan kena yang keempat, semua peserta, supaya kita tak berlaku apa-apa masalah, semua peserta korban bila ditaklimatkan, pengurusan surau perlu memberitahu kepada peserta korban cara pengagihan dan penerimaan daging korban. Kena bagi tahu. Kan? Okey, kami surau buat macam ni, setuju tak? Tuan-tuan, peserta setuju je lah. Saya tak setuju lah buat cara macam ni. Saya rasa kena buat macam ni. Allah, macam mana ni? Saya pun tak setuju lah cara yang dicadang oleh pakcik tu. Saya rasa pakcik tu, cara tu tak betul. Sahabat saya punya peserta surau macam ni. Macam mana? Kita dah bincang cara pengagihan. Pertama, cara kupon. Artinya orang Korea kita semua kena datang ambil kupon sehari sebelum ataupun hari kejadian, datang ambil kupon balik. Okey, lepas tu datang balik pukul 1 dengan kupon itu. Cara dengan kupon tu, cara kupon. Cara kupon ni lebih selamat. Okey, supaya semua Korea dapat. Cuma kupon ini kalau boleh, sukarelawan jangan ambil kupon, tak perlu. Petugas jangan ambil kupon sebab dia akan dapat. Kalau dia ambil kupon, dia akan dapat 2. Kupon pun dia dapat, dia akan dapat, dia tu adalah bahagian daripada orang yang bagi dapat 2. Tak payah kupon sebab dia sukarelawan, dia petugas. Itu sepatutnya supaya kita nak elak orang jangan ambil lebih. Sebab Korea kita ni ramai nak daging, tuan-tuan sekalian. Kita kena bagi, kita kena hadiahkan kepada mereka semua sebab ini nama pengorbanan. Kalau peserta nak ambil 18 kilo dia punya, tak jadilah korban. Okey, ini antara perkara-perkara yang tuan-tuan pengurusan surau taklimatkan bagi kita betul-betul. Okey, tuan-tuan sekalian, last kali tuan-tuan sekalian. Ni semalam saya taklimat dekat semua peserta ya. Tuan-tuan ni last Semalam saya taklimat kepada peserta korban 84 orang. Semua hadir dekat surau lepas isyak semalam. Jadi saya ni dia lantik sebagai pemantau. Pemantau ni settle lah. Pemantau dia tengok kerja mudah. Ustaz hanya pantau saja, tak payah potong. Tak ada. Pantau. Oh, senang pun. Nah, kerja aku dia tu. Ketua pemantau kata, ya Allah, ketua pemantau Ustaz. Jadi saya apa saya buat? Semalam saya beritahu. Pertama saya kata nak masuk sistem korban yang ikut syariat. Semalam saya sebut. Pertama sekali nak masuk ikut cara agama, saya kata. Jangan ikut cara tak beragama. Seperti mana saya sebut semalam, orang yang masuk nikah kat surau, kita bagi tahu kalau kau nak nikah dalam surau, kau bagi tahu pengiring kamu supaya ikut syariat. Jangan pakai ketat-ketat, jangan pakai nampak dalam, jangan tak tutup aurat, kita bagi. Ikut syariat saya kata. Jangan macam pergi pasar malam, pergi ke pasar pagi, tak mau. Kita bagi tahu. Sebab kita tak nak berlaku menjadi biasa macam tu. Nak nikah sunnah. Kita bagi tahu sungguh-sungguh kepada yang hadir dalam surau untuk kahwin. Korban kita bagi tahu, datang yang korban lelaki perempuan pakai menutup aurat ikut syariat. Jangan pakai ketat-ketat, jangan pakai berjelok mata, tutup elok-elok sebab nanti penyembelih tersalah potong lembu. Nampak? Jangan main tuan-tuan sekalian, jangan main. Sungguh. Yang kedua,
Sunat semua peserta korban pergi ke tempat penyembelihan. Sunnah melihat, disebut sunnah melihat lembu yang kamu korbankan. Walaupun Nabi kata tak apa pun kalau tak ada jika keuzuran. Sebab zaman Nabi tu ada sahabat tu dia tak sihat, dia balik rumah. Kata Nabi tak apa, sebab dia sunat je. Tetapi mereka yang tak ada keuzuran, saya sebut semalam, hadir ambil sunnah untuk tengok binatang lembu yang dikorbankan. Tapi ingat, lembu kamu lembu berapa, ingat tu. Jangan pergi masuk lembu orang, saya kata. Okey, kita dah tag lembu satu. Ingat, abang lembu apa? Lembu satu. Jangan masuk kenderaan lembu dua. Tak boleh kan? Apalah lebih lah ni. Dia 7 orang saja. Abang sana lah. Oh, salah masuk lain. Ini lain Mat Kilau. Ni lain Datuk Bahaman. Lain. Lain. Baik. Okey, pergi tengok. Bila dia sebut nama, tuan-tuan sekalian, mestilah penyembelih tu dia ada nama kan? Sebab saya ni wakil ni, sepatutnya sunnahnya kamu yang kena sembelih. Itu sunnah dia. Sunnah utamanya sembelih sendiri. Tak mampu kan? Saya nak sembelih wakil. Okey, sama-sama nama. Okey, mungkin penyembelih kata, niat. Okey, niat. Mungkin kan, macam haji, bila nak pergi Arafah je, dalam bas semua niat haji. Niat. Betul tak? Korban pun sama. Yang ketiga apa? Ketika nak melihat lembu korban, jika ada berlainan jantina, semalam kita pesan. Okey. Contohnya dalam tu ada 7 bahagian, 3 perempuan, 4 lelaki yang bukan isteri dia. Bukan. Jangan duduk rapat-rapat tengok lembu. Askram Rabi. Tuan-tuan, dulu tak ikut syariat, tuan-tuan sekalian. Rapat-rapat bini orang, lelaki orang tak boleh. Kita kata, kita ketat tahun ni tak mau. Jauh-jauh sikit. Ni rapat-rapat oi, sodap bini orang ni. Kalau bini sendiri tak apa, bini kedua sekolah pun tak apa. Tuan-tuan sekalian, kita nak korban ikut syariat. Korban bagus, tapi bila di tempat korban tak ikut syariat. Jaga baik. Okey. Yang terakhir kita bagi tahu, tolong jaga kejujuran. Saya kata amanah sikit. Maknanya lembu yang dikorbankan di lembu satu itu biar dulu. Jangan kita dah sana dah siap-siap ambil bawa balik, tak boleh. Tu yang ekor hilang kan? Tak boleh. Kita pesan sungguh-sungguh kejujuran, amanah. Okey, kita bagi tahu. Dan yang terakhir, sebagai sunnahnya, saya pesan sungguh-sungguh, semua peserta korban perlu ambil daging yang kamu korbankan walaupun sedikit. Jangan tak ambil, sebab itu namanya ibadah. Sebab ni korban sunat. Kalau korban wajib tak boleh ambil. Ni sunat, ambil sunnah tu, ambil sikit. Ambil 1 kilo contoh, atau 2 kilo jadilah bawa balik. Kan, ni tak apalah, aku korban, tuan-tuan sekalian, bagi kepada orang. Okey, habis. Itu tuan-tuan sekalian, itu antara yang saya dapat saya kongsikan kepada semua peserta korban dan pengurusan surau. Yang inilah benda yang saya kongsi dengan semua surau. Yang banyak surau tak adalah argue sangat, semua faham je kan. Cuma last kali rumusan tuan-tuan sekalian, peserta korban, biarlah kita ni bersatu hati dengan pengurusan surau, dengan persekolawan, supaya kita tak timbulkan konflik. Itu sebabnya kita buat solat hajat. Solat hajat kita buat, tuan-tuan sekalian, buat solat hajat. Nanti kita buat solat hajat. Solat hajat supaya korban ni perjalanan baik. Lepas tu kita solat hajat kepada mereka yang kat Mekah buat wukuf, kita solat hajat semalam. Solat hajat kita minta, ya Allah, supaya 3. Pertama, korban berjalan lancar, ya Ahad. Yang kedua, sahabat kita yang wukuf di Arafah tu selamat dapat haji mabrur. Ketiga apa? Supaya kita diberi kekuatan berpuasa pada hari Arafah besok. Solat hajat semalam. Supaya kita ni ada kekuatan. Kita tak dapat pergi haji kan, kita ambil fadilat puasa Arafah besok ni. Besok ni sehari je. Kita tak dapat ustaz, esok tak dapat. Esok dah janji dengan Umar anniversary yang ke 40 tahun. Alah habis. Alamak, saya kata sehari je pakcik, sehari je. Tak dapat. Tonton besok ni, puasalah. Malam ni sahur. Pukul 5 pagi sahur malam ni. Lawan nafsu. Kalau tak nak keluar, duduk rumah tidur 14 jam. Jangan keluar. Jangan pergi mana. Tidur je tuan-tuan, nak ambil supaya Arafah ni kita puasa. Dapat fadilat yang Nabi kata, ampun dosa setahun yang lalu, Allah ampun setahun kemudian, 2 tahun tu. Okey?
Surah besok mesti orang tak ada buka puasa kat rumah. Mana tak ada? Kan? Imam pun puasa, tak ada imam. Kan? Dalam imam penceramah jadi imam kan? Mana imam ni? Imam puasa. Oh, okey. Lah aku jadi imam. Tak kurang. Semua puasa. Ini puasa apa? Hari Tarwiyah 8. Orang bingung, Ustaz, mana ada hari Tarwiyah Ustaz? Ada hukum lah Ustaz. Jam sekalian, jam kita sekalian. Berkeras kata ini baru hari Tarwiyah Ustaz. Hari ini hari yang ke-9 Arab Saudi. Tak, saya kata ini hari ke-8 Tarwiyah Malaysia. Oh, tak ada. Oh, tuan-tuan sekalian, saya tak nak balah, biar. Ya, ada geng-geng jenis macam tu saya biarlah kan. Tak apalah. Wallahu a'lam tuan sekalian, semoga tuan-tuan mendapat korban yang mabrul. Ada mabrul ke korban? Tak pernah dengar. Mabrul ni Allah terima lah. Umrah yang mabrul, korban yang mabrul kan, perkahwinan yang mabrul ni Allah terima lah tuan-tuan sekalian kan. Okey, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya soalan lah, bukan soalan. Peserta ke apa nak tanya. Tak salah langsung. Cuma dia tak dapat sunnah itu je. Contoh korban luar negara, dia tak dapat apa-apalah. Tak dapat sunnah. Korban negara itu lah. Dia punya bukan kelemahan, maknanya kita tak dapat lagi itulah. Kita serikat. Contohnya luar negara. Jadi dalam negara kalau tak ambil rugilah. Ambil sikit. Kecuali kita korban dekat Kelantan, kat Johor. Saya cakap apalah. Ada orang macam tu, dia korban kat Kelantan, masuk nama tapi dia duduk kat Johor. Boleh juga. Dan memang dia tak suka tengok lembu, kan? Dia suka korban je, lembu suka darah tak boleh tengok. Ada manusia yang tak boleh tengok darah, dia cuma masuk korban tapi tak datang. Maknanya itu keuzuran. Tengok, ada yang macam tu, dia tak boleh tengok lembu ada darah, pensas. Ada? Macam makcik saya tak boleh. Dia masuk korban ni, tapi dia tak nak lapang, tak nak apa, orang marah. Rupanya dah tahu dia tak boleh pegang lembu. Itu bagus tu. Sebenarnya kalau tak ada pun bagus kan. Tak, saya bagi tahu tu, itu persoalannya orang tanya di jabatan mufti tu. Mufti yang jabatan mufti punya tim jawab. Bukan saya jawab tu. Bukan saya jawab tak. Saya cuma bagi tahu apa yang tim jabatan mufti jawab. Dia bincang macam mana nak jawab kepada masyarakat persoalan-persoalan yang saya telah berikan tu. Itu persoalan tu. Banyak persoalan. Sebenarnya bukannya saya berkenalkan saya punya, tak. Saya tak pandai pun. Okey, tuan-tuan nak lebih detail, kita buka jabatan mufti ataupun jabatan Bisamo, cari tentang korban dalam banyak FAQ, fact ke fak, apa benda tak fak. Fak, fact apa benda? Fake tahu dah apa tu. Dalam tu ada berpuluh-puluh persoalan tentang korban kita boleh baca. Kalau tak faham juga, tanya kat ustaz, besok TV ada. Telefon, ustaz macam mana boleh? Okey? Saya sebaik lama kuliah macam tu. Tak ada? Mohon maaf Jadi malam ni kita akan ambil lah